السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما. اللهم آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, semua ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin, mukminin sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama kita mengisi sedikit masa lapang sebelum masuknya waktu Isyak, dengan sama-sama kita duduk seketika dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendoakan majlis ini akan dinaungi, akan dipayungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dah lama saya tak sempat datang kuliah di sini, agak lama, dan alhamdulillah dengan izin dan kerana Allah malam ini kita diizinkan sekali lagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita dah di penghujung tahun. Dalam seminggu sahaja lagi kita akan tinggalkan tahun 2023 dan kita akan melangkah masuk untuk tahun 2024. Maksudnya di sana ada peningkatan umur kita, dan di sana juga kita kena muhasabah, mengambil peluang di hujung tahun ini untuk sama-sama kita muhasabah sebagaimana yang disebut oleh sahabat Nabi, khalifah yang kedua setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Beliau mengatakan, hendaklah kamu semua muhasabah diri kamu semua. Hasibu anfusakum. Kita semua, Sayyidina Umar minta kita muhasabah. Kita tengok balik apa yang kita telah lakukan tahun ini, 6 bulan dan 12 bulan sebelum ini. 12 bulan sebelum ini apa yang kita telah lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum kamu semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita yakin bahawa kita manusia, kita semua akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kita akan dihisab oleh Allah. Semua kita akan mendapat buku amalan, dan apabila dapat buku catatan, buku amalan yang kita buat, semua dicatat oleh malaikat semenjak kita balik sehinggalah sebelum kita mati. Semua itu dicatat oleh malaikat, tak ada satu pun yang ditinggalkan, sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Maka setelah kita dapat buku amalan, buku catatan, kita akan dihisab oleh Allah. Buku amalan kita, buku catatan kita akan diletakkan di atas mizan. Jadi kata Sayyidina Umar, sebelum kamu dihisab oleh Allah, kamu kena muhasabah dahulu. Maksudnya kita buat penambahbaikan. Kalau ada dosa-dosa yang kita buat, hasil muhasabah kita cepat-cepat mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kepada kita, tubu ila Allah taubatan nasuha. Allah minta kepada kita, hendaklah kamu semua taubat kepada Allah. Dan hukum taubat ini kita sedia maklum, hukumnya adalah wajib apabila kita melakukan dosa. Bila kita buat dosa, kita wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat nasuha ini bagaimana? Kata ulama, kalau kita buat dosa, kita kena tinggalkan dosa tu. Jangan duk buat dah. Jangan duk ulang lagi dosa tu. Yang kedua, nak jadi taubat nasuha, kita kena menyesal bila kita buat kejahatan, bila kita buat dosa. Jangan kita bangga pula dengan dosa, dengan kejahatan yang kita lakukan. Yang ketiga, kita azam, kita takkan ulang sama sekali. Macam mana pun kita takkan buat balik. Kita azam sungguh-sungguh. Itu kalau dosa dengan Allah. Tetapi kalau dosa dengan manusia, maka kita wajib pulangkan hak dia kalau kita ambil tanpa keizinan.
Kita ambil hak dia, kita kena bagi balik. Dan yang kedua, kita kena mohon ampun kat dia, minta maaf kat dia. Sebab apa? Sebab kita menyakiti dan fitnah, mengumpat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita kena muhasabah. Dan inilah waktu yang paling elok untuk kita muhasabah, supaya kita nak buat penambahbaikan. Apa lagi yang kita nak lakukan untuk tahun depan, azam sebelum kita meninggal dunia, yang kita pun tak tahu bilakah saat kita akan dimatikan oleh Allah. Dan kematian ini akan sampai, akan tiba pada waktu, pada masa yang tepat. Tidak akan dilambatkan dan tidak akan diawalkan walaupun 1 minit, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita mati kita tak tahu. Macam mana keadaan kita akan mati pun kita tak tahu. Maka sebab itu kita kena sediakan bekalan-bekalan sebelum kita meninggal dunia. Sebab kita kena faham, alam yang datang kemudian lebih teruk, lebih payah, lebih susah daripada alam yang sebelumnya. Kita duduk dalam perut mak kita, rasa susah dah, sempit, tak boleh pergi mana, duduk pusing dalam tu ya. Dan sempit, gelap, dan susah makan apa yang mak kita makan. Kita duduk di alam itu. Tetapi bila keluar ke alam dunia, hakikatnya lebih susah. Macam-macam dugaan dan ujian. Tahun ni mungkin ada di kalangan kita Allah uji, mungkin mak kita meninggal, ayah kita meninggal. Ada di kalangan kita yang sakit, macam-macam dugaan, kesusahan. Dan sampai tahap ada orang yang tak tahan, lah kali dia putus asa, dia ambil satu tindakan nekat, sanggup nak bunuh diri. Jadi sebab apa susahnya alam dunia. Lu rasa alam dunia ni susah lah, dan payah lah, dengan barang mahal, dengan macam-macam kesibukan, anak tak dengar cakap, bini pun buat tengok tak tengok kita, pandang sebelah mata. Kita tu rasa dunia ni dah cukup susah bagi kita. Tapi hakikat yang tuan-tuan, bila kita mati, kita masuk alam kubur, lagi susah. Sebab apa? Di sana ada soalan-soalan yang akan disoal oleh malaikat-malaikat Allah. Dia akan tanya kita waktu tu. Kita tu rasa dekat dunia ni, bila jawab periksa, anak kita rasa susah lah. Nak kena steady, ambil SPM 10 subjek, rasa payah. Rasa payahnya nak kena ulang kali. Tu rasa dunia ni susah tuan-tuan. Tapi masuk dalam kubur lagi payah. Malaikat tanya, waktu tu tak boleh jawab. Bukan cikgu baling apa pemadam saja, tapi malaikat pukul, guna tukul besi dan sebagainya. Payah tuan-tuan. Dan kubur jadi sempit, gelap dan sebagainya, keluar ulang dan sebagainya. Payah. Lu rasa alam kubur tu dah payah, tapi lepas tu tuan-tuan lagi payah. Bila kita dibangkitkan semula, waktu tu lagi payah. Dalam keadaan panasnya, dalam keadaan manusia ramainya, dalam keadaan takut, tak tahu bila nak dimulakan hisab dan sebagainya. Sebab tu kita kena muhasabah sama-sama sebelum kita mati. Jadi nombor satu tuan-tuan, apa yang kita nak muhasabah alam ni sama-sama, kita tengok solat kita macam mana. Dan tahun 2023 ni, setahun dah yang kita nak tinggal, kita nak masuk tahun depan ni, macam mana dengan kualiti solat kita. InsyaAllah, saya yakin kita semua tak tinggal solat, tapi macam mana pelaksanaan solat kita. Adakah kita masuk dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Adakah kita masuk dalam golongan yang Allah kata fawailul lil musallin, kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi orang yang solat. Dan orang yang solat pun kata Allah celaka, neraka wil untuk mereka. Sifat dia macam mana? Allazina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai daripada menunaikan solatnya. Ulama kata apa? Solat, tapi solat di hujung waktu. Adakah tahun ni kita masuk dalam sikap macam ni? Kita semayang ke tak semayang? InsyaAllah, Alhamdulillah, 5 waktu kita tak tinggal. Tapi macam mana? Adakah kita duk buat lambat, duk main handphone, duk tengok TV, duk layan TikTok, hujung-hujung nak habis waktu baru semayang?
Ataupun macam mana? Ataupun kita jenis jamak sekali. Kan dah isu panas. Apa Ashabul Kahfi. Panas kan? Ada kawan-kawan tu pakai share. And kawan-kawan kita, asatidzah kita, ustaz-ustaz kita yang belajar dekat Mesir. Mereka kata dekat Mesir ni ada geng Ashabul Kahfi. Pergi rumah mereka gelap je. Kan? Orang lain buka lampu, mereka gelap je. Dan mereka duduk tidur dalam selimut. Mereka tidur no? Mereka bangun waktu Zuhur Nabi. Contoh Zuhur habis pukul 4 suku, asar masuk 4 suku, pukul 4 baru mereka bangun. Bangun, ambil yang semayang jamak sekali. Nampak macam jamak bayang Zuhur, tunggu Ustaz masuk asar, semayang asar. Lepas tu lena balik, tidur balik. Macam tu. Ada juga macam tu. Jadi kalau kita macam tu, kalau kita kena muhasabah, kita azam untuk tahun depan, kita nak cuba usaha, kita nak buat salat di awal waktu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, sebagaimana yang kita selalu dengar ustaz-ustaz kita tu baca hadis Nabi ni, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatu. Nabi kata sesungguhnya amalan yang mula-mula akan dihisab oleh Allah, amalan seorang hamba itu yang paling awal yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah amalannya adalah solatnya. Sebelum Allah nak tengok amalan-amalan lain, mula-mula yang Allah akan hisab, akan tengok adalah solat. Jadi kita azam tahun depan, insya-Allah macam mana pun kita nak cuba usaha, minta Allah bagi kekuatan iman. Kita dapat taufik, selain hidayah, kita juga dapat taufik. Taufik maksudnya kita dapat kekuatan untuk buat benda ni. Sebab ramai kadang-kadang di kalangan kita ada ilmu, kita tahu sembahyang awal waktu baik, dan kita tahu sembahyang awal waktu bagus, banyak fadilat-fadilatnya. Tapi taufik itu tuan-tuan, kekuatan untuk nak buat itu bukan sesuatu yang mudah. Sebab tu kena minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk tahun depan. Untuk tahun depan kita akan salat di awal waktu. Kita tingkatkan kualiti salat kita. Kalau sebelum ni, tahun ni kita solat jemaah alhamdulillah tak tinggal. Paling kurang pun maghrib dan isyak. Tahun depan tuan-tuan azam, insya-Allah kita nak tambah lagi waktu-waktu yang lain, solat subuh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita duk tahu dah. Kita duk tahu kata solat subuh ni bila jemaah, pahala dia Nabi bagi tahu seolah-olah seumpama kita menghidupkan qiyamul lail sepanjang malam. Pahala besar. Isyak ni kalau solat jemaah macam kita menghidupkan malam separuh malam. Jadi kita cuba usaha tahun depan, kalau tak boleh sibuk pun kelang kabut nak pergi kerja jauh. Macam saya tuan-tuan kalut sikit. Tadi sampai rumah pun dah pukul 6 suku. Lalu saya pindah kerja. Sebelum ni duk ngejak jauh lah. Ngejak dekat SMKAC, Sekolah Menengah Kebangsaan Damansik, 47 kilo, 43 kilo macam tu lah kan. Jauh dekat sejam juga lah. Macam kampung ikut Bukit Kelambau, lepas tu ikut Fedah Teluk Timur, keluar dekat Batu Lima, 15 minit sampai dah sekolah. Lalu pindah pergi lagi jauh, mengajar dekat Ibda pula, mengajar kat LPG dekat Keterang. Kalau tuan-tuan pergi keluar dekat Tol tu exit, boleh jumpa IAB, Institut Aminuddin Baki, tempat nak latih bakal-bakal besar. Macam cikgu lah fikir ko kan, nak tahu ada cita-cita fikir ada cita-cita nak jadi GB lah, jadi P kat situ lah, Institut Aminuddin Baki tu. Ada latihan-latihan khusus mereka. Lepas tu boleh lah jadi GB, jadi pengetua. Sebelah tu, saya mengajar sebelah tu, Ibda. Sebelah Ibda tu Politeknik, Politeknik Polimas. Jadi lagi jauh, 78 kilo. Lagi 3 kilo cukup 8% tu boleh jamak solat.
Sebelum ni duduk balik sekolah 2.50. Lah waktu pejabat ya 8.5, saya masuk awal 7.30, balik 4.30 lah. Jadi nak sampai rumah tu tadi jam pula. Orang dah mula balik ke KL. Hari ni apa dapat tu percuma kan 26 hari bulan. Jadi jalan agak susah jam. Tadi sampai pun dekat 6 suku jam tu. Jadi tuan-tuan, katakanlah pagi-pagi kita kalau sibuk tak ada nak subuh jemaah dan sebagainya, kita kena azam. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam mana? Maksudnya kita usaha. Tak boleh setiap pagi usaha paling lekeh, paling komat pun, macam mana pun pagi Jumaat, pagi Sabtu cuti. Kan tak boleh pun tuan-tuan. Kita usaha. Kita azam tahun depan kita nak buat lebih baik. Itu tentang solat kita. Solat di awal waktu, solat jamaah. Yang ketiga apa lagi? Kita nak tambah dengan solat-solat sunat. Kita azam tahun depan, tahun ni tak banyak solat sunat yang kita buat. Tahun depan kita nak banyakkan lagi solat-solat sunat, solat-solat nawafil, supaya bila kita buat ini, insya-Allah dia akan tampung kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi macam mana kita kena azam betul supaya kita boleh tambah lagi solat-solat sunat. Paling lekeh insya-Allah kita boleh solat sunat ba'diyah, qabliyah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu satu. Yang kedua, apa yang kita nak muhasabah, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zakat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah cukup haul nisab hujung tahun ni, dah cukup setahun haul, wajib keluarkan zakat dah cukup nisab. Keluarkan zakat supaya kita tidak menjadi golongan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kegagalan kita menunaikan hak kepada fakir miskin dan sebagainya. Jadi jangan kita kedekut, jangan kita rasa sayang, kita dah usaha kerja sungguh-sungguh tiba-tiba kena keluarkan zakat. Insya-Allah tak rugi tuan-tuan. Itu bab zakat yang wajib. Kemudian untuk tahun depan juga kita azam, kita nak tambah apa? Kita nak buat yang sunat pula. Banyakkan sedekah, sedekah yang boleh kita lakukan, infak, wakaf dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, itu hubungan kita dengan Allah. Salat, zakat, puasa. Puasa pun sama. Tahun depan kita azam, kita nak banyakkan lagi puasa-puasa sunat, Isnin Khamis dan sebagainya, puasa sunat Syawal dan sebagainya. Itu hubungan kita dengan Allah. Tuan-tuan, kita tengok bahagian yang kedua, part yang kedua, kita nak muhasabah. Bagaimana pula hubungan kita hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Bagaimana kita jaga sembahyang, kita jaga puasa kita, tapi macam mana hubungan kita dengan manusia lain. Paling utama, hubungan kita dengan mak kita, hubungan kita dengan ayah kita. Macam mana? Kita rajin sembahyang, main solat jamaah, tapi dengan mak, dengan ayah macam mana? Adakah kita jaga hubungan kita? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut wa wasaina al-insana biwalidayni husna, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan manusia supaya buat kebaikan, buat ihsan kepada kedua ibu bapa. Kita buat baik tak kat mak kita? Mungkin di kalangan kita masih ada lagi mak, masih ada lagi ayah. Ayah dah meninggal, mak ada lagi. Mak dah meninggal, ayah ada lagi. Macam mana hubungan kita dengan mak kita? Kita buat baik ke tak? Lebih-lebih lagi bila umur mereka meningkat ni, bila umur mereka 70 lebih, waktu itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak uji kita sejauh mana kita boleh khidmat kepada mak dan ayah kita. Waktu lah, kalau mereka tu tengah sihat, tak ada masalah kan? Mereka tengah sihat, kita ajak mereka keluar makan, mereka ikut. Kita ajak mereka cuti sekolah, pergi jalan-jalan, mereka ikut. Tapi nak tahu kita baik ke tak, kita anak soleh ke tak, tengok waktu mereka uzur, waktu mereka sakit, waktu tu boleh tak kita khidmat kat mereka? Boleh tak kita tolong mandikan, pakaikan baju, suapkan makan, bagi makan ubat, tanpa kita tarik muka, tanpa kita rasa satu beban yang amat sangat kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan,
Dan apabila ada seorang lelaki mai jumpa Nabi SAW, dia nak minta izin kat Nabi, nak pergi jihad dengan Nabi. Sebab dia faham ni, pahala jihad ni besar, bukan lekeh. Mati syahid, Masya Allah, hebat tuan-tuan. Mati syahid, tak kena semayang, tak kena kafan, hebat. Jadi dia nak pergi jihad, dia minta izin kat Nabi SAW. Nabi tanya apa dekat lelaki ni? Nabi kata, ahayyun walidaka. Nabi tanya kat lelaki ni, adakah kedua ibu bapa kamu masih hidup? Bahasa mudahnya, mak dengan ayah hidup lagi tak? Ada lagi tak? Nabi tanya kat lelaki ni. Lelaki ni mai jumpa Nabi, bagi tahu kat Nabi dia nak pergi jihad sama-sama dengan Nabi. Sebelum Nabi izinkan dia, sebelum Nabi mengalu-alukan dia, Nabi tanya dulu satu soalan. Macam Nabi buat temu juga lah. Tanya dulu, supaya sebelum nak lepas ni, Nabi tanya dulu. Nabi kata, mak dengan ayah hang hidup tak? Dia jawab apa tuan-tuan? Lelaki ni jawab, qala na'am, ya. Mak aku, ayah aku masih hidup. Duk ada lagi. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata, qala fa fihi ma fajahid. Nabi kata, maka sesungguhnya buat baik pada kedua ibu bapa kamu itu, itulah pahala jihad kamu. Orang lain susah payah kena angkat senjata, kena angkat pedang, kena bawa lembing zaman tu untuk pergi jihad. Dan kamu, pahala jihad kamu kat rumah kamu. Kamu khidmat sebaik mungkin kepada mak dan ayah kamu. Itu adalah pahala jihad untuk kamu. Jadi tuan-tuan, kalau kita masih ada lagi mak, kita masih ada lagi ayah, maka inilah peluangnya. Kita azam tahun ni, tahun depan kita nak buat lebih baik. Tahun ni kita duk main tolak-tolak. Abang lah jaga mak, kak lah jaga mak, adik lah jaga mak, saya sibuk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, tahun depan kita nak ambil peluang tu. Tak apa. Hampa adik-adik jaga, tak apa. Bagi aku jaga mak. Bukan orang lain, mak kita. Bukan orang lain, ayah kita. Tuan-tuan, maka kita azam tahun depan nak buat lebih baik. Untuk mak kita, untuk ayah kita. Kalau ayah kita, mak kita dah meninggal dunia, tuan-tuan, macam mana kita nak khidmat untuk mak kita? Jangan lupa setiap kali lepas sembahyang, doakan keampunan untuk mak dan ayah kita. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat. Seorang sahabat ni, seorang lelaki ni, dia tanya kepada Nabi, apakah pandangan kamu, wahai Rasulullah, in sallaitu salawatil khams, apabila aku telah sembahyang 5 waktu, aku dah puasa, aku dah tunaikan zakat, aku dah menunaikan haji di Baitullah. Dia tanya kepada Nabi, famazali, dan apa yang aku akan dapat? Aku dah buat semua yang Allah wajibkan. Allah wajibkan aku sembahyang 5 waktu, aku sembahyang. Allah wajibkan aku puasa, aku puasa. Allah wajibkan zakat, aku bayar zakat. Dan Allah wajibkan haji, aku pergi haji. Walaupun susah payah, letih, penat, buang masa yang begitu lama, duit yang banyak, panas, tapi aku pergi haji, pergi wukuf, pergi sa'i, pergi melontar, pergi mabit di Muzdalifah, di Mina. Semua aku buat tu. Apa yang aku dapat? Tanya lelaki ni dekat Nabi SAW. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi jawab, qala, Nabi jawab, man fa'ala zalika. Nabi kata, siapa yang buat semua itu, siapa yang dah semayang cukup 5 waktu, dia puasa, dia bayar zakat, dia tunaikan haji, dia tak buat yang sunat, dia buat yang wajib ya. Jadi buat bagi clear yang wajib. Siapa yang buat semua itu, kata Nabi, kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, maka nanti dia akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk ke dalam syurga nanti dengan siapa? Kana ma'an nabiyyin, dia akan duduk sekali dengan nabi-nabi. Dia dapat kedudukan istimewa, VVIP. Tuan-tuan, kita kelelak kalau pi kenduri, kita pi ambil makanan, duduk bawah khemah panas. Tapi bila pi tu, orang layan kita, main duduk dengan YB sekali.
satu kemuliaan untuk kita lah. Kita boleh duduk dengan meja bibir, itu pun kita dah rasa kemas. Kalau lebih-lebih lagi kita boleh ambil gambar pula dengan YB mana. Lagi syok tuan-tuan. Masuk Facebook, hantar dalam WhatsApp, semua hantar. Beritahu. Boleh ambil gambar. Tu baru dengan YB tuan-tuan. Ni bukan dengan YB. Kana ma'an nabiyyin. Nabi kata duduk sekali dengan nabi-nabi. Allah, hebat tuan-tuan, mulianya. Dan wasiddiqin, dengan orang siddiqin. Boleh duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, orang siddiqin. Wasyuhada, boleh duduk dengan orang yang mati syahid. Mulia tuan-tuan. Dan kita tak ada peluang duduk dekat Malaysia nak mati syahid. Kawan-kawan kita di Palestin, insya-Allah kita doakan semua yang meninggal dunia itu mendapat pahala syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin, insya-Allah. Tuan-tuan, mereka cukup semangat tuan-tuan. Sampai anak-anak kecil semua semangat nak mati syahid. Dia kata, saya nak mati, kalau boleh saya nak mati, tapi Allah tak pilih lagi. Tu dia tuan-tuan, tahap tu. Kita pula, kalau boleh tak payahlah bagi orang lain ke. Itu kita lah tuan-tuan, kita. Bukan kita lah, saya lah tuan-tuan, lain sikit. Okey, tu. Tapi kalau kita buat semua ni, kita boleh duduk dengan orang yang mati syahid, dengan syuhada. Tapi Nabi sambungkan di penghujung hadis ini tuan-tuan, Nabi kata apa? Illa an yu'aqqa walidayh. Nabi kata kecuali melainkan apabila dia mendahagai kedua ibu bapa. Dengan sebab dia dahaga dengan mak, dengan pak dia tak boleh duduk dengan nabi-nabi, dengan siddiqin, dengan syuhada selain. Walaupun dia sembahyang bagus, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia bayar zakat, walaupun dia tunai haji, tapi satu je, silap kat mana? Kat mak pak. Dia cakap kasar sampai mak dia payah, menangis, sedih, kecewa. Dia tengking mak dia malu dengan mak dia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, jadi kita kena muhasabah sama-sama. Mudah-mudahan kita tak jadi golongan yang sebegitu. Tuan-tuan, apa lagi yang kita nak muhasabah? Hubungan kita tu dengan mak kita. Bagaimana hubungan dengan bini kita? Orang yang kedua tuan-tuan, orang yang dekat dengan kita, yang tidur sekali dengan kita. Kita muhasabah tuan-tuan, tengok tahun ni kita bagi tak nafkah? Cukup tak nafkah? Bagi tak? Alhamdulillah, tak ada masalah. Okey. Segi layanan macam mana? Cakap kasar ke? Tengking ke? Sepak ke? Pajang ke? Tak ada kan? Kalau ada, insya-Allah kita azam tahun depan kita takkan buat lagi. Azam tahun depan tak buat lagi. Kan azam tahun depan nak tambah yang kedua. Kita macam kan. Satu azam lain, tubak lain. Tak apa, tak ada masalah. Saya baru balik sajalah. Walaupun cuti tak sama dengan cuti sekolah lah. Cuti tahunan, setahun 30 hari. Cikgu cuti sekolah kan, TB kan, cuti tahunan kan. Jadi saya cuti tahunan, tapi saya ambil cuti lah. Ada anak sekolah, cuti sekolah, dia ambil cuti lah. Dia pergi lagi, bawa dia pergi jalan, pergi masuk siam lah. Orang dengan ramai pergi siam kan. Hanya ini penuh macam Malaysia lah. Nama Melayu dia penuh. Jadi bila kita pergi Hanyai, selain pergi Hanyai, kita akan singgah kat mana? Kat Songkla. Kat Masjid Songkla, Masjid Taj Mahal. Jadi masjid itu uniknya, istimewa ya. Di situlah pasangan Malaysia suka pergi berkahwin. Berkahwin kat Siam, berkahwin kat Songkla tuan-tuan. Tak payah tu lain. Tapi nak abang apa tuan-tuan, bagaimana hubungan kita dengan bini kita? Kita cakap lemah lembut ke, kita bagi nafkah ke, kita bagi pendidikan agama kat mereka ke, macam mana tuan-tuan. Jadi itu tanggungjawab yang kita kena buat penambahbaikan. Kemudian segi hubungan hablum minallah, hablum minan nas, hubungan sesama manusia adalah anak-anak kita. Kita dah jadi ayah, alhamdulillah. Bukan semua tuan-tuan, bukan semua Allah izinkan mampu pikul amanah sebagai suami, dan bukan semua yang mampu pikul amanah sebagai bapa. Bukan semua yang Allah pilih. Terapi itu kanlah wajib ada pemandu pelancong di kalangan rakyat Thailand. Maksudnya kalau kita pergi yang package
Walaupun ada ejen kita yang di Malaysia, di sana kena ambil pemandu pelancong mereka. Jadi pemandu pelancong kami ni bawa pergi jalan bawa semua. Hari last nak balik tu, salam dengan dia, ucap terima kasih, minta maaf apa semua. Lepas tu sembang sikit, tanya lepas ni nak balik mana. Dia beritahu lah nak balik rumah dia. Oh, syok mana boleh balik, dia jumpa anak-anak apa semua. Dan itu ikut kami 4 hari 3 malam. Dia kata di mana-mana dia kata, dah saya duduk seorang kan, tak kahwin lagi. Dia kata, oh tak apa dah, minta maaf lah anak, tak tahu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bukan semua yang Allah izinkan yang temu jodoh waktu hidup ni tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kawan-kawan tu tanya, saya duduk kat Ida tu, ramai juga di kalangan ustazah ataupun syarah kat Ida tu lah, perempuan lah yang tak kahwin lagi masih ada darah lagi, tak kahwin lagi. Kata tuan nak cuba boleh lah, insyaAllah. Tolong mereka. Pakai tu ada tu sembang-sembang, ada pasipuk tak temu jodoh lagi semua. Jadi jawapan tak ada jawapan lah. Tak ada jodoh lah, tak ada jodoh. Sebab kalau lelaki boleh lah, lelaki mudah kan pergi masuk minat pun. Mereka perempuan tunggu orang. Lepas tu bisa lah, manusia akan buat ada yang macam oh mereka orang lelaki segan lah, mereka ada master bosku. Jadi kita orang lelaki bisa segan lah nak sebagainya. Tapi tuan-tuan, abang-abang, bukan semua Allah bagi peluang untuk memikul tanggungjawab sebagai suami. Kita yang Allah izinkan jadi suami, maka tunaikan tanggungjawab itu dengan sebaik mungkin. Kita yang Allah izinkan jadi bapa, ada orang yang tak ada, yang Allah belum bagi keizinan untuk dia menjadi bapa. Usaha macam-macam, usaha macam-macam. Bawa ni yang kata saya pergi Thailand tu, jadi kawan saya ni dia bawa anak dia 3 orang, menantu dia 2 orang, adik lelaki dia 2 orang, mak dia dan suami dia. Mereka semua 10 orang. Jadi untuk sembang-sembang tu dia beritahu lah, kata anak dia ni dah 3 tahun nak kahwin, tak dapat anak ni. Dia tak risau 3 tahun. Dia kata tak apa, insyaAllah doa banyak-banyak usaha, baru 3 tahun. Saya lama ni 4 tahun, insyaAllah doa, yakin dengan Allah, suzan, baik sangka dengan Allah, insyaAllah ada lah tu. Tak apa, dalam ramai-ramai tu kita tak tahu Allah izinkan kita jadi bapa, maka kita kena tunaikan tanggungjawab dekat anak kita, bagi didikan agama kat mereka dan sebagainya. Kita kena bagi tambah-tambah tahun depan ni, tahun mendatang ni 2024, kita tak tahu apa masalah yang akan mai pula lagi dahsyat. Tahun ni pun 2023 ni pun dah rasa teruk lah kan, macam-macam lah. Konsert tu dia, kita tak boleh nak jangka tuan-tuan. Konsert malam, orang sanggup tunggu seawal pagi tu dia tunggu start pukul 7, katakan konsert pukul 8 malam, dia boleh tunggu lebih daripada 12 jam. Tu dia sanggup tuan-tuan, sanggup bayar tiket bukan murah, mahal, beribu, sanggup tuan-tuan. Jadi siapa? Anak-anak kita. Jadi kita kena bagi didikan agama yang secukupnya untuk mereka. Jadi kita kena muhasabah apa yang boleh kita buat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab manusia ni dia akan jadi lalai dengan banyak dugaan. Satu, kita boleh jadi lalai disebabkan dunia. Dunia inilah yang akan menyebabkan kita jadi lalai dengan dunia yang ada pada zaman lama ni. Macam-macam. Jadi tengok macam tu tuan-tuan, dunia. Yang kedua apa dia? Kawan-kawan. Salah pilih kawan, bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi semakin jauh. Sebab tu kena pilih kawan betul-betul, kawan-kawan yang boleh ajak kita buat kebaikan, kawan-kawan yang boleh tegur kita bila kita buat salah dan sebagainya. Jadi itu yang boleh kita muhasabah. Kita muhasabah, tengok hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Kemudian kita tengok hubungan kita, hablum minannas, hubungan kita sesama manusia.
Kemudian apa lagi tuan-tuan yang boleh kita cuba muhasabah, kita nak buat penambahbaikan supaya kita akan tinggal segala dosa-dosa yang sebelum ni kita buat. Kita nak muhasabah supaya kita tak buat dah dosa-dosa yang lain, kita menzalimi orang lain, kita menyakiti orang lain dan sebagainya. Tetapi insya-Allah kita nak cuba, kita nak azam, kita nak tambah lagi dengan amalan-amalan sunat, iaitu antaranya dengan kita membanyakkan salawat dan juga salam ke atas baginda Nabi SAW. Kita banyakkan salawat kat Nabi. Sebab selawat ni tuan-tuan, kata ulama, ada waktu-waktu dia. Ada waktu yang kita wajib salawat. Tak salawat, tak sah ibadat kita. Macam contoh salat. Kita tak selawat dan tasyahud akhir, maka tak sah sembahyang kita. Jadi selawat ketika itu adalah wajib. Jadi sebagai pembuktian kita sayang, kita cinta kepada Nabi SAW, sampai menjadi satu kewajipan kepada kita, sampai tahap kalau kita tak selawat, maka kita menyebabkan solat yang kita lakukan tidak sah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu yang boleh kita muhasabah sama-sama, dan pastikan sebagaimana yang saya sebut tadi, untuk malam awal tahun, insya-Allah kalau ada lah sambutan-sambutan apa-apa, maka kita sebagai bapa pastikan jangan ada sambutan-sambutan yang melalaikan, yang tidak menjaga batasan di antara lelaki dan perempuan. Jadi kita kena tengok anak-anak kita, orang-orang di bawah tanggungan kita, tanggungjawab kita, nasihat mereka. Kalau sambutan yang baik buat di masjid ke, ada majlis ilmu ke, bacaan doa selamat, yasin ke apa ke, okey. Tapi kalau benda-benda yang lara, yang ada ikhtilat lelaki perempuan dan sebagainya, maka di sana kita kena nasihati, tegur mereka supaya mereka tidak melakukan kesalahan pada awal tahun. Kita nak, kita azam awal tahun kita mula dengan kebaikan, dan kebaikan itu insya-Allah istiqamah sehinggalah ke penghujung tahun 2024 insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita melakukan penambahbaikan, sebab inilah peluang yang ada pada kita. Tidak ada peluang yang lain setelah kita mati. Kalau kita minta dihidupkan kembali oleh Allah pun tidak ada peluang lagi. Jadi gunakanlah peluang sebelum kita meninggal dunia. Sebab apa? Sebab Nabi kata ada dua golongan yang sangat-sangat menyesat nanti di hadapan Allah, iaitu satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa, bagi peluang untuk dia menuntut ilmu, tetapi dia tidak menuntut ilmu, dia ambil peluang itu. Nanti orang yang macam ni dia menyesal, dia Allah ruginya dulu, aku ada peluang, ada ustaz-ustaz yang mengajar tak ambil peluang, ada majlis ilmu pun tak ambil peluang, nanti dia akan menyesal. Yang kedua tuan-tuan, orang yang akan menyesal kata Nabi adalah orang yang menyampaikan ilmu, dia tahu orang lain boleh ambil manfaat dengan ilmu dia, tapi dia sendiri tak dapat manfaat. Dia beritahu ke orang kata kena sembahyang jamaah, dia sendiri tak buat. Dia beritahu orang kata kena puasa sunat, dia pun tak buat. Jadi orang macam ni akan juga menyesal. Jadi mudah-mudahan kita tak jadi orang yang besar tuan-tuan, kita dapat kekuatan ilmu, dan kita dapat amalkan ilmu yang kita miliki, dan kita amalkan dengan penuh keikhlasan insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi cukup sekali itu untuk malam ini. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua insya-Allah. Jadi kebetulan di tangan saya ni ada sebuah buku dahsyatnya kuasa salawat dan doa. Ada himpunan 25 salawat, salawat macam-macam nama-nama salawat kan kita tahu, yang disusun oleh ulama, salawat Ibnu Mas'ud, salawat Mutia, salawat Imam Syafi'i, macam-macam jenis salawat kan, salawat Al-Fatih. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan buku ni,
boleh jumpa saya lepas ni lah. Kawan saya ni kerja sekali dekat Ida ni, Ustaz Zakir ni, dia rajin menulis buku. Dia juga panel penemu juga untuk tauliah mengajar bawah Jabatan Mufti Kedah. Jadi dia tulis buku ni tentang himpunan 25 salawat. Kemudian ada 56 doa. Jadi macam-macam jenis doa yang boleh kita baca. Sebab kita pun bukan semua hafal. Jadi bila ada buku, insyaAllah mudah sikit lah kita nak baca apa-apa doa. Kita buka, kita baca. Kita buka, kita baca. Jadi dia tolong inputkan kepada kita. Ada 56 doa semua. Dia bukan bagi doa saja. Kan kita beritahu lah nota-nota fadilat doa tu, kesimpulan dan sebagainya. Wallahualam, sekali itu dulu. Sekali lagi saya mohon maaf banyak kalau ada salah kesalahan dan sebagainya. Wallahualam. Jadi kita